Hai Abang, aku rasa aku nak buat penjiran bilik aku. Alah, besok ke mana? Yelah, buat pasang, buat sana. Habis tu tak ada lampu, macam nak buat kerja? Pergi ke mana? Bermain TikTok. So, ikut. Semua boleh dengar suara saya ke? Senyap je. Boleh. Boleh Puan, boleh dengar.
Halo. 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 Assalamualaikum. Okey, dah dengar dah. Waalaikumsalam. Eh. Ada 7 orang lagi ni. Dah ambil. Kalau tak perlukan discussion dengan tulis, dapat itu assignment sikit lah. Ada 2 orang lagi. Sebab Webex ni after 30 minutes dia akan auto left. Nanti you all masuk semula dalam link Webex yang sama yang saya bagi pada WhatsApp group tu. Dua orang lagi, siapa lagi 2 orang? Cepat lagi 2 orang, saya nak mulakan dengan discussion quiz. Dah belum? Siapa lagi 2 orang ni?
Nabilah dengan Siti Nuraisyah mana? Nur Nabilah tolong onkan mic, saya nak dengar. Kalau awak ada dalam meeting ni lah. Siti Nuraisyah tak ada? Puan, yang Nur Nabilah tu dah ada masalah internet. Macam mana nak ambil kehadiran ni? Siti Nuraisyah? Siti Nuraisyah mana? Aida Fatihah ada? Ya. Ah, ah, Siti Nuraisyah? Sebab saya dah nak cancelkan dah yang attendance punya Windows ni. So kalau tak ada, kira dianggap tak hadir lah untuk kuliah hari ni. Okay? Boleh dengar tak suara saya? boleh. Boleh. Okay. Ah, okay. Nampak tak soalan quiz ni? Nampak. Nampak Puan. Kalau nampak. Okay. Macam ni kan. Sekarang ni saya tak nampak saya punya Webex punya kehadiran. Kalau ada orang yang cuba nak masuk tapi dia masih lagi dalam waiting list, beritahu saya. Okey. Okay. Beritahu tu maksudnya you kena bercakap sebab saya, kalau you tengok yang saya share screen saya ni, saya tak nampak siapa yang ada dalam meeting ni. Nanti kalau orang tu dia terkeluar dan cuba nak masuk balik, saya perlu terima dia lah sebab Webex ni dia tak ada auto admit, dia tak boleh masuk terus masuk. Dia kena saya tekan admit baru dia boleh masuk. Okey, berbalik kepada soalan quiz yang semalam. Tu ada soalan macam ni. Okay. So, since dia ada banyak daya, lebih daripada dulu, dan kalau you nak buat dia dalam bentuk parallelogram ataupun triangle rules tu memang tak boleh lah. So, apa yang kita boleh buat, kita gunakan component punya kaedah lah. So, di mana you kena deraikan daya yang bersudut kepada paksi X dan juga paksi Y. Okay. So, untuk dapatkan result tempoh. So, kalau you leraikan, saya lukiskan bagi dia. Kalau you leraikan, sekejap saya
ada paksi tengok paksi Y dan ini paksi Y adalah paksi X. So daya first dari daya ini iaitu dia ada tu apa 80I campur 60J. So I tu mewakili paksi X dan J mewakili paksi Y. So paksi X kita kalau you uraikan ini akan jadi 60 60 ini akan jadi 80. Okey, nampak kan? So kalau satu lagi ada daya 550 Newton. Okey. Di sini 28 darjah. Dan juga ada daya ke bawah. Okey. 490 Newton. Daya yang ini ada 100 Newton. Tetapi dia bagi macam ni. 3, 4, nombor yang ni 5. So kalau saya uraikan dia akan jadi macam ni lah. So ini akan jadi 100 3/5 dan ini akan jadi 100 4/5. Okey. So ini kiranya saya nak lukiskan dia punya free body diagram Maksudnya yang saya leraikan dia. So you ada satu takar licin dengan daya yang menarik 150. So kat sini ada 150. Okay. So kalau saya leraikan dia akan jadi apa sudut ni? Ini sudut dia 20 darjah. So ini akan jadi 150 cos ke sin. Dia akan jadi cos kalau saya ambil sudut 20. Yang ni 150 dia akan jadi sin 20. Okey. Kalau you perasan pada paksi Y dia jadi cos, pada paksi X dia jadi sin sebab saya ambil sudut yang 20. Faham tak setakat ni? Ada soalan? Faham. So, sekarang ni berdasarkan figure ni. Okey. Kalau berdasarkan figure ni, kita tuliskanlah dia punya penjumlahan daya. Sekejap ada apa sekejap? Ada apa? Oh tadi ada orang post dan hantar barang. Mana tak ada? Okey, sekarang kita buat penjumlahan daya dia. Let's say saya mengatakan kepada saya punya pembaca segala daya tekanan saya pada paksi S saya adalah positif. Penjumlahan daya pada paksi S saya apa? Okay. Saya tambah kat bawah. Madam. Ya? Ada yang cakap suara madam tak jelas. Suara saya tak jelas. Kurang putus jelas ke? sikit. You ikut sangkut sikit ke? Putus-putus ke ataupun suara saya slow? Slow. Slow? Slow. Sangat Sekat-sekat. Tak jelas. Sekat-sekat. Sekat-sekat. Tengoklah ni. Lepas tu madam nak request boleh madam? Ya? Okey je. Nak request yang expand sikit yang pasal 150 Newton tu. Yang takar licin tu. Okey, 150 Newton Okey. Kita belajar basic balik lah. Kerana dia lupa kan. So, contohlah. Saya keluarkan daya untuk 150 Newton tu saja. Dengar clear tak suara saya? Clear. Okey.
Puan Dia dengan 150 Afi cakap Newton. dengar. Dengar. Puan ada yang menunggu Puan. Nampak lagi? dengar Puan, teruskan. Okey. Tak ada, okey je. Okey. Sekarang ni paksi Y, ni paksi X. Sekarang ni sudut U berada di sini 20. Iaitu sudut itu mengenai paksi Y. Okey. Sekarang kalau saya lukis figure ni contoh Contoh kalau you ada dari macam ni. Dan sudut tu contohnya berada di sini. Okey, sekarang kita belajar teori dulu. So, kalau you perasan sudut dia berbeza. Jadinya kalau kita leraikan dia pada paksi X dan juga paksi Y, untuk yang ini dia akan jadi 150 untuk paksi X fx dia akan jadi 150 sin 20. Tetapi untuk yang ini fx dia akan jadi 150 cos 20. Faham? Ada Faham. soalan? Okay. So back in your mind, sekiranya sudut itu kena pada paksi Y, daya pada paksi X akan jadi sin. Jika sudut itu kena pada paksi X, daya pada paksi X akan jadi cos. Faham? Faham. Contohlah, Puan, saya tak nak pening lah, Puan. Saya tak sukalah terbalik-terbalik. Boleh tak saya nak gunakan app, saya nak tanam dalam kepala otak saya yang jika ada sudut, saya nak daya pada paksi X saja, hanya cos saja. Boleh. Tetapi, you kena carilah sudut yang ni. So, sudut ni berapa? 70 kan? So, bila dia akan sama, maksudnya kalau saya ambil sudut 70, dia akan jadi fx saya adalah 150 cos 20. You akan dapati dua jawapan ni sama. Kalau tak percaya, ambil kalkulator, tekan. Sekarang ni faham? Puan, Ya? ada yang tak dapat masuk, Puan tak admit dorang. Oh, ada yang ni Sekejap. Tak apa, mana yang bermasuk tu, saya record benda ni. So, nanti saya akan share lah. Dan semalam pun saya tak sempat share lagi. Sama-sama. Apa yang sama? Tu yang sin 20 dengan cos 70 tu. Kan? Jadi kalau you perasan, dia sama. Jadi kalau setengah orang macam dia tak nak pening, dia nak biarlah dia tak buat silap. Setengah orang dia tak nak buat silap. Jadi dia boleh nak menanamkan dalam minda dia, dia hanya nak ambil pada paksi X tu hanya cos, tetapi kena ingat daya mesti kena pada paksi X. Daya tersebut mesti kena pada paksi X yang saya tengah hitamkan ni. Kalau siapa yang nak ikut macam yang tak kisahlah sudut tu letak mana, you kena ingatlah konsep tu. Sekiranya daya itu kena pada paksi Y, sekiranya daya itu kena pada paksi Y, jadi fx kamu akan jadi sin. Okay? Faham? Ada soalan? Faham. Tak ada soalan. Okay? Faham. So, kena ingat, kena faham konsep ni sebab you akan jumpa start from today and so on. Okay? Saya padam dulu. Okey. Tapi madam kan, Ya? kan 150 Newton tu kan dia tunjuk ke arah bawah kan? Ke arah bawah. Tetapi dia menarik. Dia menarik. Kalau dia menarik, dia akan terkeluar daripada tengah ni.
Dia memang ke bawah, tapi you perasan tak? Benda tu kan, tak saya cakap dulu masa teori. Tali dia akan menegang. Dia akan menarik. Dia menarik, daya tu akan menuju ke, kalau you tengok takan ni, kan dia menarik ni. So yang ni pun, dia akan macam ni lah. Nampak? Oh, okey, faham. Tak mungkin dia akan jadi macam ni. Walaupun you nampak dia ke bawah, tak mungkin dia akan jadi macam ni. So tak seimbang lah nanti. Yang ni salah. Okay? Nampak? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. So kalau saya tuliskan dia punya penjumlahan daya pada pasti X, saya akan dapati saya ada 80. Ya, saya ambil yang positif dulu lah. 80. Ada lagi positif. Yang ni kan. Saya tak leraikan dia. Ini pun kena leraikan ni. Ini akan jadi 550 cos 38 darjah. Ini akan jadi 550 sin 38 darjah. So, tambahkan dengan 550 cos 38 darjah. Ada lagi nilai positif? Tak ada kan? So, saya akan tolakkan dengan yang ini. 150 sin 20 darjah. Okey. Tolakkan lagi dengan yang ini. 100 darabkan dengan 3/5. Yang ni faham tak? Yang 100 tu? Ada soalan? Faham. Faham So, nanti bila you kira ni, nanti you akan dapat 402.10 Newton. Okay. So, habis untuk pasti X. So, saya buat pula untuk pasti Y. Saya buat macam ni, tanda macam ni mengatakan pada pembantu saya, segala daya ke atas saya, vertikal adalah positif. Jumlahan FY. So, jumlah FY kamu apa? Saya ambil yang positif dulu 60. Apa lagi? 150 cos 20. 150 cos 20 darjah. Okey, sekarang baru saya ambil yang ke bawah. Bila ke bawah dia akan jadi negatif. Apa dia? Yang ini. Iaitu 550 sin 38 darjah. Lepas tu tolakkan dengan 490. Tolakkan dengan 100 kali 4/5. Nanti you akan dapat negatif 707.66 Newton. Okey. Nampak? So, dah dapat efek juga FY. So, kita cari dia punya resultant force dengan memasukkan rumus. Apa dia? FY kuasa 2 campur FX kuasa 2. Okey. So, ini akan jadi 402.10 kuasa 2 campurkan dengan 707.66 kuasa 2. Nanti you akan dapat nilai dia FR bersamaan dengan 813.92 Newton. Okey. Dah jawab soalan yang pertama. Sekarang soalan yang kedua, dia minta kamu then resolve the resultant force into component along the A and B axis. Dia minta kamu leraikan FR ni kepada paksi A dan juga paksi B. So, sebelum nak leraikan, you kena tahu kedudukan resultant force kamu tu berada di mana.
berada di kuadran mana? Okey. Ada orang nak masuk, kejap. Okey. So kalau you lukis balik you punya kuadran yang baru untuk tahu kedudukan resultant force. Okey. Sekarang you ada Fx berapa? Fx adalah 402.10 Newton. Fy adalah negatif 707.66 Newton. So Fx positif, Fy negatif. So dia akan berada di kuadran mana? Anyone? Kuadran keempat. Okey, kuadran keempat. So dia berada di sini lah. Okey, iaitu you punya Fx kamu adalah 402.10 Newton dan Fy kamu adalah 707.66 Newton dan Fr kamu kat sini adalah 813.92 Newton. Okey, sekarang kena tentukan kedudukan dia iaitu theta bersamaan dengan tan 1 penjumlahan Fy bahagi penjumlahan Fx. You akan dapati theta kamu adalah 60.89 darjah. So theta yang ini adalah daripada paksi X positif ke resultant force. Maksudnya inilah. Okey, so ini sudutnya 60.89 darjah. Faham setakat ni? Ada soalan? Sekejap ya. Ya, Kila. Puan, saya nak tanya boleh? Boleh? Macam semalam kan soalan kata calculate the resultant force kan? So kita kena determine dia punya direction sekali kan? Inilah direction dia. Yang 60.87 ni. Oh, so ni tak payah, maksud saya, macam saya semalam berhenti sampai FR je, saya tak cari direction. So kiranya tak dapat full mark lah kan? Sebab saya tak cari direction dia. Fungsi direction ni nanti akan diguna pakai dalam soalan nombor 2. So kalau you tak cari, you akan ada problem untuk jawab soalan nombor 2. Okey, faham Puan. Terima kasih. Okey. So sekarang ni, kalau saya okay. Kalau saya, kenapa dia tak nak ke atas ni? Isu di atas. So kalau saya lukiskan dia punya aksis bagi A, ini adalah aksis bagi A dan ini adalah aksis bagi B. Nampak kan? Okey. Soalan yang kedua, dia minta kamu leraikan resultant force itu kepada paksi A dan juga paksi B. Okey. So kat sini dibagi dah yang pada gambar raja ni. Perasan sudut ni 15. Okey. Saya masukkan sudut itu 15. Saya masukkan sini 15. 18 pula. 15. Kat sini dia minta kamu leraikan kan? Nak leraikan macam mana pula? Okey. Apa kita lukis dulu? So kalau you leraikan dia kepada paksi A dan juga paksi B, you akan dapati ni ada lagi punya B, ni ada lagi punya A. Okey. Dan ni ada lagi punya resultant. Okey, ni adalah FR. Okey. So, kalau kita tengok pada yang asal ni, sudut ni berapa? Sudut tu berapa?
Siapa boleh? 29.11. 29.11. 9.11. Sudut yang ni. 29.11. Okey, 29.11. Okey. So, yang ni kalau saya lupakan balik, you akan buat dia macam ni. So, yang ini mewakili A juga. Ni pun A juga. Aksis. Yang ni adalah B. Yang ni adalah B. Nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Nampak, madam. Nampak. Okey. So, sudut ni berapa? Sudut tu, ni adalah sudut yang ini. Sudut tu berapa? 60.89 tambahkan dengan 15. 75.89. 75.89. Okey. 9. 75.89. Betul? Okey. So, sudut ini. Betul. Okey. So, ini kan A ni B kan? Sudut untuk ini So, sudut ni berapa? Sama. Sama. Sudut dia sudah orang kata bertentangan kan? Bertentangan. Plus Selang-seling. 0.89. Okey. Apa lagi saya nak tanya? Tetapi saya ada lupa, satu sudut lagi tak lupa tulis. Perasan kan? Dekat soalan ni dia bagi sudut ni 10. Okey, kita lukislah dalam kita punya figure tu. Yang ini 10. Okey. Kalau you totalkan semua ni 15 campur 60.89 campur 29.11 campur 10, you akan dapati sudut yang ini 115 darjah. Okey. Okay. So, kalau dia bersudut yang ni semua ni 115 darjah. Sudut ini berapa? Satu 5 tolak 75.89 berapa? 9.11. 9.11. 39. 39 point? 39.11. Okey. So, sudut ni berapa? Saya nak you bekerja, berfikir. Siapa yang ni, you tengok je. So, sudut ni berapa? 5. 65. 65. 65. Okey. So, daripada parallelogram ni, saya tukarkan dia kepada triangle. Ini akan jadi FA lah. Pasal nak cari result dia punya komponen daya kan. So, FA ni akan jadi FB. Ini sudut 39.11. Okey. Ini sudutnya 65. Ini sudutnya 75.89. Apa lagi yang saya tak cukup? FR. Ni adalah FR. So, FR kamu tadi berapa? 81392. 813.92. So, dengan menggunakan triangle rules, gunakanlah sine law. Okay. Iaitu 813.92 Newton bahagikan dengan sine berapa? Sine berapa anak-anak? 65. 65. Bersamaan dengan
FA sin 39.11. 9.11. FB sin 75.89. 89. So boleh tak dapat daripada equation ni, boleh tak dapat FA dengan FB? Boleh. Okey. So nanti you akan dapat dia punya FA. Cuba kirakan untuk saya FA. 813.92 darabkan dengan sin 39.11 bahagikan dengan sin 65. Jarak silang. 566.51 566.9. 51 Newton. Okey. FB apa FB? FB adalah 813.92 Newton darabkan dengan sin 75.89 bahagikan dengan sin 65. Dapat 870.97 Newton. So inilah dia jawapan bagi yang kedua. Nampak tak? Soalan macam ni Nampak. soalan macam ni famous. Bila you dapat resultant force, dia minta kamu leraikan pada aksis yang baru. Okay. So bila dia minta kamu leraikan pada aksis yang baru, you akan gunakan Fresnel law dan juga triangle law. Sebab dalam part pertama, chapter kedua, kita ada kan soalan yang minta kamu daripada resultant, dia mintakan kamu leraikan. Okay. So ni pun Mibet pun dah bagi dah amaran yang lagi minit meeting ni akan habis. So nanti kita akan sambung balik untuk bincangkan yang assignment, soalan assignment sebelum saya masuk chapter baru. Boleh? Boleh, Puan. Okay. So saya offkan dulu meeting ni. Nanti kita akan masuk balik.